Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ni banyak benda technical errornya ya. Masalah teknik yang berlaku dalam handphone saya ni. Ada masalah handphone agaknya. Jadi kita terus berbincang pagi ni. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dapat bertemu sekali lagi dalam wacana Al-Quran ni. Jadi dalam akhbar di Sina ni ada berita yang dikeluarkan oleh Akhbar di Sina iaitu wacana Al-Quran yang akan bermula pada 19 Oktober ini. Jadi saya baca sedikit daripada kupasan Datuk Husamuddin Yaakob selaku orang kanan dalam akhbar Sinar ini. Jadi wacana Al-Quran ini tujuannya misi jadikan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran solusi kehidupan ummah. Macam mana nak menyelesaikan masalah ummah, jadi Quran adalah jawapannya. Jadi menurut akhbar Sinar ini, dalam berita ni, dia tulis ramai yang beli Al-Quran untuk dibaca dan ingin memahami isinya. Jadi Al-Quran ada penyelesaian kepada apa sahaja masalah dalam kehidupan kita. Oleh itu, menerusi wacana Al-Quran, apa saja isu ekonomi, keuangan, politik dan sebagainya, apa yang Al-Quran kata, kita bawa semua isu kepada satu penyelesaian melalui cara dan kaedah yang dipandu oleh Al-Quran. Katanya di sini semalam. Jadi kehidupan ini sebenarnya dipandu oleh Al-Quran. Jadi saya nak ceritakan pengalaman saya apabila saya dipandu oleh Al-Quran. Peristiwa ini berlaku di sekitar, saya dah lupa tahun berapa. Tapi saya menggunakan sumber wahyu untuk menyelesaikan masalah seperti yang ditulis oleh akhbar ni. Jadi cara nak penyelesaian melalui cara dan kaedah yang dipandu oleh Al-Quran. Perkataan dipandu tadi. Jadi sebenarnya Al-Quran memandu kehidupan kita. Way of life. Ini berita yang dikeluarkan akhbar ni. Dan muka depan akhbar ni, akhbar muka depan ini, saya tunjukkan kejap ya. Akhbar muka depan ni 1,700 sekolah ditutup akibat COVID ya. 1,700 sekolah. Maknanya lebih 1 juta pelajar terjejas. Jadi dengan wacana ni nanti kita dapat berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman kita. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ummah. Al-Quran akan memandu kita. Jadi hari ini saya nak melontarkan pandangan ataupun persoalan kepada tuan-tuan mengenai peristiwa yang berlaku beberapa tahun yang lepas. Satu ketika dulu saya pernah memakai perkataan di baju saya. Perkataan tu besar saya tulis. Kerana saya nak relatekan pada Al-Quran tadi. Perbuatan saya ni sebenarnya apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Fafahamna ana. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi saya bacakan ayat ini, ayat Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman, aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu tu. Perbuatan kita ni pun Allah yang buat. Contohnya begini, saya pakai satu tulisan, saya type tulisan tu di kedai komputer, perkataannya orang Perak tak faham dan tak mau faham-faham. Saya pakai di Bandar Ipoh. Jadi orang Perak tengok saya. Jadi saya buat macam lawak sikit. Mereka pun dah kenal saya sebab saya mengajar matematik di tepi-tepi jalan, membantu anak-anak mereka macam mana nak menyelesaikan masalah matematik. Jadi hari itu saya pakai perkataan tu.
orang Perak tak faham dan tak mau faham-faham. Tergerak di hati nak tulis. Jadi perbuatan saya itu pun sebenarnya Allah yang buat. Sebab Allah sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu tu. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Saya pun pergi bergerak ke masjid negeri pula. Masjid negeri Ipoh. Di tengah bandar Ipoh tu, depan stesen kereta api Ipoh tu. Bila saya masuk di masjid, imam tengah mengajar fardu ain. Kemudian saya terus pergi ke tepi mimbar masjid. Saya buka Al-Quran. Bila tangan saya buka Quran, gerak tangan jari saya itu pun Allah yang buat. Allah yang berbuat. Sebenarnya Allah yang berbuat. Kita tak buat apa pun. Kita tak berbuat. Tapi Allah yang berbuat sesuatu bersandarkan ayat tadi. Aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Bila saya buka Quran, tepat pada ayat kisah Nabi Sulaiman. Ayatnya, fafahamnaha Sulaiman. Perkataan faham tu. Daripada ayat Quran. Fafahamnaha Sulaiman. Ayat ni merupakan sebahagian daripada doa. Ya. Jadi, bila saya buka Al-Quran tu, saya pun heran. Tadi saya pakai orang Perak tak faham dan tak mau faham-faham. Bila saya buka Quran, terus kepada ayat, fafahamnaha Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman. Lepas tu tuan-tuan, saya bergerak ke Kuala Lumpur pula. Sampai di Kuala Lumpur, Kampung Baru Kuala Lumpur, saya menempuh jalan tu nama Sulaiman. Jalan Sulaiman, bertembung dengan Jalan Daud. Sulaiman bin Daud. Sebab Nabi Sulaiman anak kepada Nabi Daud. Jalan tu bukanlah Nabi Sulaiman tu, nama orang tu je. Ini yang menjadi misteri kepada saya. Kenapa setiap tindak tanduk saya, daripada sumber wahyu tadi, maka seolah-olah saya dipandu. Seperti disebut oleh akhbar ni tadi. Saya dipandu untuk melihat nama Sulaiman bin Daud di mana-mana di bumi Malaysia ni. Bila sampai saya di Kampung Baru, lalu ikut jalan Sulaiman, bertembung dengan Jalan Daud. Sulaiman, Daud. Lepas tu masuk masjid Kampung Baru Kuala Lumpur. Bila masuk masjid tu, imam memulakan kuliahnya dengan baca doa yang tadi. Fafahamnaha Sulaiman. Tuan-tuan, ini yang jadi saya menung selalu, tuan-tuan. Menung saya. Apa sebenarnya Allah nak buat kepada saya dan kepada umat Islam di Malaysia ni. Sebab saya bertindak melalui sumber wahyu. Lepas tu apa jadi, tuan-tuan? Saya pun bergerak ke Wisma Yakin Kuala Lumpur dekat Masjid India. Di situlah tempat kuliah yang saya selalu buat. Orang ramai dengar kuliah saya depan Masjid India tu, Kuala Lumpur. Tepi Sungai Kelang dengan Sungai Gombak tu. Jadi bila saya sampai situ, jumpa pula bekas Menteri Pelajaran, Dr. Sulaiman bin Daud. Ya Allah, satu lagi. Semua berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman. Sebab saya nak relate dengan berita tadi, berita dalam akhbar ni. Akhbar The Sinar. 1,700 sekolah ditutup akibat COVID-19 ni. Lebih 1 juta pelajar terjejas. Mengapa saya jumpa dengan bekas Menteri Pelajaran ni? Dr. Sulaiman bin Daud. Dia pernah tulis satu artikel kerana dalam peresmian dia, dalam satu peresmian di Maktab Perguruan Islam di Kuala Lumpur ni, di Bangi rasanya. Dia pernah sebut, dia minta remaja ni supaya mengkaji detik-detik peristiwa. Macam peristiwa yang berlaku kat saya ni. Mengapa buka Quran? Fafahamnaha Sulaiman. Lepas tu saya bertemu dengan Sulaiman bin Daud, Sulaiman bin Daud, Sulaiman bin Daud, Sulaiman bin Daud. Takkanlah Allah nak buat begitu saja pada saya. Tentulah Allah ada satu perancangan untuk saya dan juga umat Islam di Malaysia. Sebab saya melihat pada sumber Al-Quran. Kalamullah. Sesuatu yang Allah buat tu bukan sia-sia. Allah buat sesuatu pada kita ni, ada pengajaran yang kita kena ambil. Macam saya ambil pengajaran daripada sumber wahyu tadi. Jadi saya seolah-olah dipandu oleh Al-Quran untuk bertemu dengan Dr. Sulaiman bin Daud berdasarkan pada ayat Quran yang saya sebut tadi. Fafahamnaha Sulaiman. Jadi tuan-tuan, komenlah sikit dengan apa yang saya buat ni. Saya bukan saja buat saja sebab segala tindak tanduk saya ni perbuatan Allah. Allah gerakkan saya. Saya berjalan, rata-rata saya jumpa benda-benda macam itu. Saya mintalah Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal umat Islam dan negara ni,
Cuba menung tengok apa sebenarnya daripada sumber ini. Jadi saya bukan cakap merapu-rapu. Saya bercakap berdasarkan daripada fakta-fakta. Terutama daripada sumber wahyu. Al-Quran sendiri. Sebab itu wacana Al-Quran ni, saya nak bangkitkan isu tu. Biar seluruh menteri-menteri kabinet, termasuk menteri pelajaran dengar. Apakah saya suka-suka nak buat kerja macam ni? Sebab saya dulu guru. Saya daripada maktab perguruan. Tergus sebagai guru terlatih. Jadi tuan-tuan tolonglah beri perhatian. Saya ni dah kira dah penat dah. Dah 65 dekat umur saya tu. Lagi sara dua ni umur saya masuk 65 tahun. Saya mengambil sumber ni pada Al-Quran. Al-Quran jawapan kepada seluruh persoalan hidup di dunia ni. Jangan ambil pada teori-teori barat. Orang barat yang menggunakan akalnya yang dipimpin oleh nafsu dan syaitan. Sebab itu sistem sekolah kita bermasalah kerana kita merujuk kepada sistem yang dilagang oleh apa yang Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sistem pendidikan dan sistem kehidupan kita itulah ya Allah sebut dalam Quran. Yahudi dan Nasrani itu tidak redha selagi kamu tak ikut jalan dia. Maka bila saya berjalan, saya seolah-olah dipandu oleh Al-Quran. Seperti kisah Nabi Sulaiman tadi. Tuan-tuan, banyak cerita saya nak ceritakan kepada kerajaan ni. Perjalanan saya seluruh Malaysia ni saya telah kaji di semua sumber, di semua sudut. Supaya mari kita menung bersama. Jadi COVID-19 ni tuan-tuan, dia datang dalam keadaan kita nak menuju kepada negara maju. Tiba-tiba Allah jadikan COVID. Terencat kita tuan-tuan. Tergendala kerja kita. Jadi mungkin Allah hendak kita membetulkan balik sistem kehidupan kita ni. Ya. Saya merujuk balik kepada apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia baru-baru ini menyentuh satu perkara. Dia telah ada perbincangan dengan saintis-saintis dunia dan juga ahli-ahli fizik. Dalam menangani isu ni, dia ada buat pertemuan dengan saintis-saintis dunia dan juga ahli-ahli fizik. Saya sedang mengkaji ilmu fizik daripada buku saya, Advanced Level Physics. Ya, saya bukan baca buku-buku yang murah ni. Saya baca buku-buku yang tinggi ni, nak bawa benda ni kepada kerajaan. Jadi, Ketua Pengarah Pelajaran pernah menyentuh hal ini. Dia kata, COVID-19 ni mengikut pandangan daripada Australia, daripada Greater Australia, dia ada kaitannya dengan tandas. Tandas. Kerana Australia ni tandasnya tak ada lembab. Dia kering. Dia kurang guna air. Dia berkaitan dengan humidity. COVID-19 ni ada kaitan dengan kelembapan. Jadi bila diserangkan oleh Ketua Pengarah ni tentang tandas ni, tentu ada masalah dengan tandas. Dia sendiri bangkitkan isu dalam akhbar. Berita itu keluar daripada Greater Australia. Greater Australia. Tengoklah balik tuan-tuan. Tuan-tuan terlepas pandang sebenarnya. Jadi bila saya bangkitkan isu itu, saya dapat satu maklumat daripada Australia yang saya jumpa tepi jalan di satu rumah. Maklumat itu tulis, do not release to any other government. Rupanya maklumat itu daripada Australia. Dan saya serahkan kepada Bukit Aman, kemudian dilupuskannya. Sebenarnya benda begini, jangan dilupuskan dulu. Kita buat research, tengok. Apa kaitannya dengan perkembangan seluruh dunia ni? Sebab negara-negara maju, kajian mereka bukan macam kita mengkaji. Contohnya, baru ni pihak Bandaraya Ipoh pergi ke satu rumah guru di Ipoh. Kerana cikgu tu mengumpul sampah sarap di rumahnya, bertimbun-timbun. Jadi Bandar Ipoh bertindak membersihkan rumah cikgu, pesara guru tu. Rupanya sampah ni tu ada ilmunya. University California di Amerika, dia ada satu bidang kajian sampah sarap.
Gabologi nama kajiannya. Saya dah ada bahan tu dalam, saya simpan ni. Tapi ramai orang tak tahu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sendiri pernah bawa sahabat ke tempat sampah. Tengok kitab Ihya Ulumuddin. Rupanya sampah tu ada ilmunya. Jangan sekadar bertindak penguat kuasa je, tapi di sudut ilmunya kita tengok. Kenapa Rasulullah bawa ke tempat sampah sahabat-sahabat tadi? Rasulullah menerangkan kepada sahabat, cara Rasulullah mendidik sahabat secara informal. Bukan secara formal, macam di sekolah ni. Apa kata Rasulullah? Hazihi dunia. Inilah dunia yang kamu kejar selama ini. Sampah sarap itu adalah kotoran-kotoran di bumi ini. Sebab itu, di Amerika, University California ada buat satu fakulti mengajar bidang sampah sarap. Sampah sarap pun tak terurus di Malaysia ni. Orang suka buang sampah. Dalam sungai tengoklah. Punya kotor sungai macam-macam. Sikap kita belum berubah, tuan-tuan. Saya nak komen ni sampai ke ujung pangkal. Ya. Sebab itulah, tuan-tuan, kita tengok balik. Terutama di tandas kita ni. Mengikut laporan yang saya dapat tu, bakannya, tuan-tuan pun tak tahu benda ni. Saya rasa tuan-tuan tak tahu sebenarnya. Formula Albert Einstein E equal to mc square tu, tuan tahu di mana dapatnya? Dalam jamban. Ketika dia duduk dalam jamban tu, dia lahirkan idea E equal to mc square. Betul ke? Apa pula tidaknya? Saya ada maklumatnya yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Cuma orang Dewan Bahasa ni, mereka tidak membuat kajian macam saya buat. Saya detail kajian saya. E equal to mc square tu rupanya dapat dalam jamban. Maknanya formula jamban daripada Albert Einstein tu yang digunakan untuk meletupkan mana Jepun Hiroshima dalam perang dunia dulu tu. Maknanya teori jamban sebenarnya. Termasuklah Archimedes Principle. Prinsip Archimedes tu. Di mana dia dapat prinsip tu? Dalam bilik mandi. Ketika mandi dalam tandas tu, mandi, tiba-tiba air melempah. Dia pun keluar daripada bilik mandi tu tidak berpakaian. Sambil menyebut Eureka, Eureka, Eureka. Maknanya ilmu dalam jamban, ilmu di mana? Jadi tuan-tuan, ada sebab yang Allah jadikan begini supaya manusia tu renung balik. Menjaga balik kebersihan diri, kebersihan alam sekitar, sikap itu nak diubah. Sebab Allah sebut dalam Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri itu. Mensucikan diri itu masuklah zahir dan batinnya, terutama menyucikan hati itu. Dah ramai orang tengok saya. Tadi tak pernah tengok. Dah mula muncul nama. Koma kupas lah apa sebenarnya yang berlaku pada saya ni. Kenapa saya bertemu dengan kisah Sulaiman bin Daud semuanya. Di antara maklumat yang saya dapat tentang Nabi Sulaiman bin Daud ni, ialah saya dapat daripada kawan saya, daripada Ipoh, Ustaz Hashim namanya. Dia pernah dengar kuliah daripada Ustaz Badli Shah, Forum Hal Ehwal Agama Islam tu. Dia kata, di zaman Nabi Sulaiman dah ada tandas yang terbaik, yang jenis plus tu. Zaman Nabi Sulaiman lagi dah ada dah. Zaman Nabi Sulaiman ni dia kerajaan besar. Angin pun boleh dikontrolnya. Satu kisah yang kita dengar zaman Nabi Sulaiman tu. Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang boleh mengangkat istana Puteri Balqis? Tuan-tuan mungkin tak dengar ceritanya. Banyak kali diulang dalam ceramah-ceramah. Namanya Aqil bin Barqiyah. Dia kata kepada Nabi Sulaiman, sekelip mata akan terangkat istana tu. Jin pula kata, zaman itu ada lah, rakyat dia termasuklah jin tadi. Kata jin pula, sewaktu tuanku bangun duduk berdiri dia, baru terangkat istana. Itulah kelebihan manusia tadi. Sekelip mata boleh terangkat istana. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor universiti bidang mekatronik. Bidang dia buat kajian tentang laser, ya. Dia seorang profesor Universiti Melaya. Saya tanya kat dia,
Di zaman Nabi Sulaiman, ada seorang yang boleh mengangkat istana Balqis dengan sekelip mata. Apa yang universiti kita boleh buat? Bukan sekelip mata. Renung seminit atau 2-3 jam, boleh tak berubah? Dengan mata berubah istana. Sekelip mata terangkat istana. Ini kisah benar. Di zaman moden ni, boleh ke dibuat benda macam ni? Saya nak bertanya kepada pakar-pakar fizik yang duduk di Universiti Melaya ni, UKM semua tu. Boleh ke kau membuat macam kisah zaman Nabi Sulaiman tu? Terangkat istana Puteri Balqis. Sekelip mata je. Bila berkelip matanya, terangkat istana. Ini tak sama dengan Amerika, tuan-tuan. Ada yang saya baca maklumat baru ni. Kalau dia nak baca maklumat dalam otak orang, dia zoomkan kamera tu kepada mata tu. Bila mata tu berkelip, dia boleh baca otak kita. Tuan-tuan nak baca hati saya pun payah. Nak baca fikiran dalam otak saya pun tuan-tuan tak boleh. Bila saya kata tadi, kisah Nabi Sulaiman. Mengapa saya buka Quran? Tiba-tiba tepat pada ayat Fafahamnaha Sulaiman. Lepas tu macam saya dipandu akan bertemu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud. Lahnya saya jumpa Dr. Sulaiman bin Daud, bekas Menteri Pelajaran. Kenapa Allah buat saya sampai bertemu dengan Dr. Sulaiman bin Daud? Bukan bertemu dengan Nabi Sulaiman. Jangan silap faham. Bertemu dengan nama orang yang namanya macam Nabi Sulaiman. Setelah saya buka Quran tadi. Tuan-tuan kena fikir benda ni. Allah buat sesuatu bukan buat saja. Mengapa Allah buat pada saya? Tidak pada tuan-tuan. Pasal tuan-tuan tak ada benda nak cakap. Apa tuan-tuan nak cakap tentang Al-Quran yang tuan-tuan boleh relatekan isu semasa? Tuan-tuan tak ada apa nak cakap pun. Dalam handphone pun saya tak pernah dengar. Bukanlah saya nak pertikaikan. Cuma saya nak beri perhatian. Bila berlaku sesuatu kepada individu-individu yang buat research ni, cuba fokus. Apa maksud tujuan ini? Kenapa saya jumpa dengan dokumen sulit daripada Australia? Saya dah bincang dengan bekas ketua polis negara benda ni. Di Akhbar Sinar. Namanya Musa. Tan Sri Musa Hassan. Saya bersembang dengan dia. Tentang isu dokumen sulit itu berkaitan dengan Australia. Yang dibangkitkan oleh ketua pengarah kesihatan tadi. Kenapa bermula ditandas? Tentang COVID-19 ni. Daripada Australia, kata dia. Akhbar tu dia keluarkan oleh Australia. Maka kerajaan kenalah fokus benda-benda yang luar biasa begini. Jangan tengok yang biasa sahaja. Apa yang di luar biasa ni kaji. Ini kalau benda yang luar biasa, tuan-tuan kata ini kisah ni tak betul lah apa. Jangan begitu. Tengok. Ya. Saya harap tuan-tuan kena faham lah. Saya pun malas nak jadikan benda ni kontroversi sangat. Saya dah berjalan, dah buat kajian ni hampir 60 tahun tuan-tuan. Semenjak saya kecil lagi. Saya boleh buktikan daripada kecil lagi saya dah buat kajian ni. Yang dipimpin oleh bapa saya sendiri. Bila saya dah masuk dia satu, dibawanya saya berjalan naik bersikar dia. Di sekitar kampung. Di situ dia dah mula ajar saya. Terang peranan Al-Quran tu sendiri. Sebab dia tuan guru. Dia buka pondok. Ada pondok di kampung saya. Sebelum dia meninggal, dia belajar di pondok. Dia bawa saya menceritakan benda tu. Dan dia kaitkan dengan Rasulullah. Kenapa saya kena berceramah depan ramai tentang akhlak Nabi. Daripada jas satu lagi saya dah buat. Bila masuk je majlis Maulid Nabi, dia akan bagi saya kata kitab. Di antara ayat yang saya masih teringat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Daripada kecil lagi saya baca cerita tu. Supaya kita dapat rasa mencintai Rasulullah tu balik. Cuma Rasulullah lah penyelesaian masalah ni. Ya. Daripada Rasulullah lah masalah dunia ni dapat diselesaikan. Jadi daripada itulah, menjak itulah saya buat kajian. Daripada zaman saya sekolah darjah 1 sampai saya pindah ke kamp pasukan polis hutan, saya duduk dalam kamp polis. Seolah-olah polis menjaga saya masa kecil lagi. Sebab tu saya bersenang berbincang dengan ketua polis negara. Segala isu negara ni dalam kepala saya. Saya boleh bincang dengan mereka dengan baik dan teratur. Sebab saya hidup bersama polis-polis ni. Mereka seolah menjaga saya berkecil lagi. Bila saya dah besar, buat kajian.
membentangkan kajian tepi jalan. Mereka tengok juga saya. Akhirnya saya dapatlah kerjasama saya dengan pihak polis untuk membangunkan negara kita dengan terpimpin dan selamat. Saya pernah diminta berucap depan Ketua Polis Negara, iaitu di Kementerian Dalam Negeri. Bersama saya ialah Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia minta saya berucap di atas pentas utama dalam majlis bersama Ketua Polis Negara. Ada gambar saya dengan Ketua Polis Negara. Kalau tuan-tuan nak tahu siapa saya, mari datang. Kita bincang secara teliti. Kenapa saya berbuat kerja-kerja macam ni? Supaya nak memastikan Malaysia ni berada dalam keadaan terpimpin. Sebab tu kita kena bekerjasama di antara semua jabatan-jabatan kerajaan ni. Dengan Kementerian Pelajaran, tak usah cakap lah. Saya dah bentang kepada pengarah pelajaran negeri Perak. Saya dah bentang kepada kementerian-kementerian pelajaran ni. Cuma mereka tidak mahu mengambil saya punya, mungkin mereka ada pemikiran mereka sendiri. Sebab saya bekas guru. Mendapat kelulusan daripada Kementerian Pelajaran. Dan saya suka berbincang tentang isu pendidikan negara. Jadi tuan-tuan, saya tak mahu cakap sembang lagi. Saya minta tuan-tuan beri pandangan daripada sumber Al-Quran tadi. Kenapa jadi berlaku saya peristiwa-peristiwa itu? Berkaitan dengan ayat tadi. Fafahamnaha Sulaiman. Nanti bila dah habis esok saya akan bentang kepada Akhbar Sina dalam wacananya pada 19 Oktober ni, ya, yang berlaku ni. Waktu ni saya tengah buat satu kajian tentang teori Big Bang yang dibangkitkan oleh saintis-saintis bertaraf dunia, iaitu di tempat yang dikatakan di Geneva, yang ada accelerator untuk mengesan teori Big Bang. Sedangkan dalam Al-Quran dah ada ayat menyebut tentang Allah menjadikan alam semesta ni. Tapi tak ramai saintis Malaysia yang bertolak daripada wahyu. Dia masih melihat daripada teori barat, memperkatakan teori Big Bang. Sedangkan Al-Quran dah jelas menyebut tentang peristiwa terjadinya alam semesta ni yang Allah sebut dalam Quran. Di Amerika tu ada nama tempat, di Perancis dengan Switzerland tu nama tempatnya CERN, CERN. Tempat melihat satu peristiwa kejadian alam semesta berdasarkan saintifiknya. Sedangkan Quran dah cerita lama dah. Mari kita bincang lepas ni. Jadi apa soalan yang tuan-tuan nak bangkitkan pada saya? Tuan-tuan kena serius lah. Pasal saya ni selalunya serius. Bila saya kata saya punya dream untuk menjadi ketua saintis dunia, tuan-tuan janganlah ketawakan saya. Ini dream saya, impian saya. Takkanlah saya boleh berucap dengan Ketua Polis Negara. Saya berucap dengan menteri, saya berucap dengan Tuan Mahathir, saya berdialog dengan Tuan Mahathir. Takkanlah saya nak main-main, tuan-tuan. Tuan-tuan bangkitkanlah isu yang besar-besar sikit. Janganlah saya nak muji saya aja, setengah orang terpuji saya. Wih, baguslah pakcik ni, hebatlah. Aku tak nak dengar puji tu. Aku nak dengar kau terlibat dalam kajian ni secara serius. Ya. Baru ni saya cakap dengan Mufti Kerajaan Kedah. Saya telefon daripada Ipoh. Saya telefon Kuala Lumpur, bercakap dengan Mufti Kedah. Dia sangat setuju dengan kajian saya. Kalau kamu tak percaya, tanyalah Datuk Mufti Kedah. Baru lagi saya bercakap dengan dia. Dia minta saya highlightkan benda ni kepada kerajaan Malaysia dan jabatan kerajaan, terutama Jabatan Agama Islam. Beri perhatian. Saya dah bercakap dengan Mufti Kedah. Kalau tuan-tuan nak tahu detail, tanya Datuk Mufti Kedah. Itu belum dengan Sultan Azlan, tuan-tuan. Sultan Azlan ni orang yang sangat teliti dengan tandas ni. Sampai kalau tuan-tuan pergi ke Ipoh ya, tuan-tuan nampak masjid hospital tu ada satu kubah. Kubah di bawah kubah tu tandas. Kubah lelaki, kubah perempuan. Belah lelaki ada kubah tandas, belah perempuan ada kubah. Saya nak tanya tuan-tuan lah, di mana masjid di Malaysia ni ada kubah di atas, tandas di bawah? Melainkan di Ipoh saja. Masjid Muhibbuddin Shah. Itulah seriusnya Tuanku Sultan Azlan ni tentang tandas ni. Kenapa Tuanku tandas ni sangat serius? Sebab Tuanku tahu. Tuan-tuan ada gurunya. Saya pernah buat kajian di dataran Sultan Azlan di Ipoh. Nak jalan menora naik ke atas tu. Saya sampai dataran tu dengan kawan saya. Orang Sadang, orang Parit. Dengan saya orang Pasir Gajah. Bila saya buka buku Kerajaan Perak, ya, apa yang berlaku tuan-tuan? Dalam peta tu 2 tempat je ada
Sadang dengan Pasir Gajah. Tahun berapa buku tu ditulis? Buku tu namanya Cempaka Sari. Kenapa Allah temukan saya dengan orang Sadang, dengan saya Pasir Gajah, kami bergerak nun ke dataran Sultan Azlan. Dan dia bawa kitab dalam motor dia. Kitab apa? Tanbihul Ghafilin. Nama warna kitab tu merah jambu. Kenapa dia warna merah jambu? Kami bergerak naik motor bersama dia. Daripada Ipoh, dia bawa saya ke highway Malaysia tu, naik ke atas dataran dekat terowong menara tu. Di situ kami berhenti. Di dataran Sultan Azlan, di atas bukit tempat tinggi tu. Lepas tu kami turun balik, pergi ke titik gantung. Titik gantung Bota. Jalan nak ke Manjung tu, nak ke Setiawan. Dia parking motor di bawah pokok jambu. Udahlah kitab tu merah jambu. Kitab tu namanya Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang yang lupa. Orang Malaysia ni banyaknya lupa. Dr. Mahathir pernah tegur, tandas di Malaysia ni kotor. Tan Sri, rakyat yatim, menulis dalam surat Abah. Tandas-tandas Malaysia ni kotor. Aku menekankan ni supaya Malaysia ni cantik dan indah. Tandas tu kena tengok betul-betul. Sampai Mahathir menegur. Penggunaan tandas ni very poor. Tengah tandas di masjid tu, selok pintu ikat dengan tali plastik je. Tak seriusnya orang masjid ni. Kau nak marah lah. Tapi aku menegur dengan serius. Ini kehendak menteri kita. Kehendak Tuan Kusu. Jamban pun tak boleh selesai. Buatlah tandas tu elok sikit. Kemas dan praktikal. Aku heranlah dengan apa yang berlaku pembuat-pembuat dasar di Malaysia ni. Tidakkah mereka melihat kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dulu? Di antara tulisan dalam kitab tu, Nabi lalu kat kubur. Bila lalu Nabi kat kubur, Nabi kata mayat tu kena azab. Kerana tak selesai ditandas. Berilah perhatian benda ni. Saya minta JAKIM, tolonglah tengok tandas-tandas ni. Sebab saya pergi ke Masjid Negara. Saya tengok budak-budak kecil tadika. Saya menegur ketika ni. Budak kecil tadika masuk tandas lelaki. Saya pantau. Saya tengok apa yang dia buat. Semuanya kencing berdiri. Lepas tu tak basuh pula tu. Pancut je gitu. Kotor lantai-lantai tu. Lepas tu masuk masjid. Hari-hari begitu. Bukannya sehari dua saya tengok je. Mana ada orang nak pantau budak-budak kecil masuk tandas, budak tadika. Lepas tu pergi masjid masuk. Bukankah itu kotor namanya? Lantai-lantai masjid tu. Mengapa tak bertindak? Mengapa tak susun dengan baik? Saya pergi ke pusat Islam lepas itu. Berjumpa dengan ustaz di atas. Saya tanya pada dia, Tuan, kenapa dibiarkan budak-budak tu masuk tandas tak basuh? Kemudian saya tengok ada ahli jemaah yang datang masjid. Lepas dia kencing, dia basuh tempat uduk pula. Saya perhatikan, mengapa dah terjadi rupa ini? Saya tanya pada ustaz di pusat Islam tu. Tuan, kenapa biar macam ni? Apa dia jawabnya pada saya? Saya tak ambil uduk di situ. Ini orang yang tidak bertanggungjawab. Takkanlah itu cara jawabnya. Dia kata, saya tak ambil uduk di situ. Dia melepaskan batuk di tangga. Melepaskan tengkuk dia. Sepatutnya ambillah catatan saya. Ambil perhatian. Oh, okey, kami akan bertindak. Tuan-tuan, banyak benda yang tak kena sekarang dalam hidup kita, tuan-tuan. Sebab tu Allah mungkin tak terima ibadah kita. Kita cuai daripada awal lagi. Daripada taharah tak jaga, sampailah kita nak menyembah Allah. Itu belum kita tengok hati kita. Benar-benar keikhlas kita dengan Allah. Ya Allah, tuan-tuan. Nanti dia tengok ibadah kita ibarat kain-kain buruk. Yang dicampak ke muka kita ni. Contoh kena ingat, saya baca hadis daripada Jabir radhiyallahu an. Hadis ni panjang. Nabi mencerita memberitahu kepada Jabir amalan orang naik ke langit, bercahaya. Orang pertama. Bercahaya amalan naik. Lepas tu dibungkus macam kain buruk, dicampak ke muka orang beramal tu. Naik pula amalan orang kedua. Ini hadis, tuan-tuan. Jabir radhiyallahu ini bukan Muaz ibnu Jabal, minta maaf. Muaz ibnu Jabal. Muaz ibnu Jabal ni dapat gelaran daripada Rasulullah sebagai imam para ulama.
Rasulullah menceritakan hadis ni tadi. Dalam hadis tu Rasulullah cerita. Naik amalan yang kedua. Bercahaya. Kemudian dia campak macam kain buruk ke muka yang beramal tu. Kemudian naik yang ketiga. Bercahaya. Dah sangat cantik bercahayanya. Naik. Kemudian dibungkus macam kain buruk. Dicampak kepada muka orang yang beramal tu. Inilah rupa amalan tuan-tuan kalau kita tak buat betul-betul. Maka Sayyidina Mu'az bila dengar menangis dia. Dia pun takut tentang hal ini. Itu imam para ulama yang diberikan gelaran oleh Rasulullah. Betapalah kita ni yang bukan ulama, yang jahil, yang tak nak mengaji, yang tak nak mengkaji, yang tak nak ambil tahu pun. Ini amalan kita ni tuan-tuan akan dibuka di akhirat nanti kerana amalan yang pertama dilihat Allah ialah solat kita. Saya bila masuk tandas Malaysia selalu runsing. Runsing saya dengan tandas-tandas Malaysia. Menteri Ong Kateng, Menteri Perumahan, dia pernah masuk tandas Malaysia. Dia masuk, dia tengok tandas tu kotor, dia pun mula menyisir lengan dia. Dia ambil mop, dia cuci jamban. Seorang menteri menyuci jamban. Saya bukan cakap kosong tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tanya, tanyalah bekas Menteri Perumahan. Ong Kateng, orang Lenggong, orang Perak. Maka tak heranlah Perak menang tandas nombor 1 peringkat kebangsaan. Yang dapat nombor 1 tandas terbaik ni Perak. Bukannya Selangor, bukannya Terengganu, bukannya Pahang. Negeri Perak dapat peringkat kebangsaan. Ya. Jadi tuan-tuan kena ingatlah. Saya bila masuk tandas Malaysia ni, runsing saya. Kadang-kadang lampu lampu pun tak ada. Gelap je dalam tandas. Ada setengah tu ventilation tak kena. Saya puji satu tandas di Seri Iskandar. Dia buatnya tak pada lampu. Dia pasang di atas ceiling tu, dia buatnya transparent cahaya, boleh cahaya matahari. Tak payahlah pakai elektrik. Ini orang dalam tandas ditutupnya lampu. Udahlah ngelabah orang dalam tu. Kena pula dia buasir pula. Kencing tak betul. Kan kenyusahkan orang. Tuan-tuan, tolonglah beri perhatian sikit. Ahli-ahli Jumaat yang datang ni nakkan kepuasan beribadah. Jangan buat kerja sambil lewa. Saya sampai minta maaf saya sebut nama tempatnya. Saya kena sebut juga tempatnya ni. Kerana ini melibatkan jawatan kuasa masjid. Saya sampai ke Bido contoh. 2 jam saya terperangkap dalam jamban. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Hampir 2 jam saya terperangkap. Adakah patut air daripada pili tu, ya, dia penuhkan kolah di luar, kemudian tangki dalam masjid kosong, dah diguna untuk isi. Buatlah satu perancangan, janganlah diganggu apa yang ada dalam tandas. Saya masuk tu tiba-tiba tak ada air, pasal dia ngisi kolah besar dia. Air tu semua ke kolah. Udahlah tangki atas masjid kosong. Hampir 2 jam saya terperangkap dalam tandas. Saya menunggu air tu naik balik. Tuan-tuan, cubalah perhati benda ni balik. Ini melibatkan ibadah kita. Ya. Kalau taharah tak selesai, macam mana kita nak menjaga ibadah? Ya tak? Saya rasa makin hari makin serius saya bercakap ni tuan-tuan. Saya tak nak tengoklah tandas-tandas Malaysia ni tak teratur, lintang pukang. Ada satu tandas tu, ada tebuan dalam tandas tu. Tebuan. Saya masuk tandas tu. Tengok tebuan, cabut saya lari keluar. Kalau kita buang air ke tiba-tiba digigit, disengat di tebuan, macam mana rasa? Tak kalau tebuan, sarang tebuan dalam tandas pun tak boleh buang. Kenapa saya sebut tandas ni tuan? Pasal pada ayat tadi, fafahamnaha Sulaiman tu. Di zaman Nabi Sulaiman dah buat tandas yang terbaik dah. Yang guna flash tu. Tentulah dia seorang Nabi. Dia dah memikir, dia merancang untuk rakyat dia masa itu. Dia adalah sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan Sulaiman bin Daud. Allah anugerahkan dia sebuah kerajaan yang tak ada pada kerajaan lain. Tuan-tuan, saya selalu serius masalah ni tuan-tuan. Saya nak tengoklah. Kenapa Einstein dapat teori E equal to mc square dalam tandas? Tuan-tuan tak baca cerita ni. E equal to mc square. Teori relativity yang Einstein dapat tu
Formulanya ditulis dalam tandas. Tuan-tuan tentulah tak percaya. Takkanlah dalam tandas pula. Saya ni tuan-tuan, penyelidik. Saya selidik sampai ke situ. Artikel tu ditulis oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada dalam simpanan saya. Einstein dalam tandas pun rupa itu. Menung. Dia menung lama dalam tandas. Dia nak dapatkan formula Einstein. E equal to mc square. Formula Archimedes pula. Archimedes principle. Prinsip Archimedes yang kau belajar di sekolah. Prinsip fizik tu. Macam mana Archimedes dapat? Dia masuk dalam bilik air. Tengah mandi, tiba-tiba air melempah. Maka dia berlari keluar dengan tidak berpakaian. Disebut Eureka. 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 Dia dah dapat menemukan formula. Macam mana nak menyelesaikan masalah. Dia lari kota Greek Athens tu. Bandar Greek. Bukan Greek kat Lenggong tu. Itu Greek lain. Itu Greek dekat Lenggong. Saya dah sampai Greek Lenggong tu dekat Pulau Banding. Teori-teori besar dunia ni tuan-tuan. Antaranya E equal to mc square tu dalam jamban. Teori jamban. Kemudian teori itu digunakan untuk meletupkan bandar Hiroshima dan Nagasaki dalam perang dunia tu. E equal to mc square. Energy equal to mass time velocity square. Saya nak kuliahkan kepada profesor universiti di bidang fizik ni. Supaya profesor ni nampak. Jangan duduk di bilik makmal aja. Tengok apa yang berlaku dalam masyarakat. Kaitkan fizik tu dengan kehidupan. Saya setuju dengan Fauzi Ahmad. Tandas dan bilik air perlu ada ventilation. Ada udara keluar masuk. Ada orang yang mengurus dengan cekap tandas awam. Terima kasih saudara Fauzi Ahmad kerana beri respon pada saya ni. Okey tuan, betul teguran tuan. Alhamdulillah. Tamadun dunia ni tuan-tuan. Persoalan yang ambil pada kecil lagi. Dia pasal soalan tandas sampailah soalan mengurus hal negara. Rasulullah sendiri sebut benda tu. Ada satu hadis riwayat Ahmad. Saya baca ke hadis tu. Lafaz hadisnya saya dapat nak baca terjemahannya. Rasulullah mengajar semua perkara. Sebelum dia wafat, dia mengajar semua perkara. Termasuklah buang air kecil besar. Tandas. Termasuklah buang air kecil dan air besar ni. Rasulullah ajar. Kita tandas ni, kita buat tak peduli je. Ya. Jadi bila dalam hadis tadi, termasuklah hadas kecil dan besar. Hadas kecil. Buang air kecil dengan buang air besar ni. Kemudian dalam hadis tersebut, burung yang terbang tu ada ilmu yang Nabi ajar. Saya bawa hadis ni jumpa dengan Timbalan Mufti Selangor. Saya bawa jumpa. Tuan, macam mana kita nak tengok hadis ni? Timbalan Mufti cakap kat saya, dia tengoknya saya, awak teruskan kajian awak. Tuan-tuan, hinggakan Mufti suruh saya kaji. Saya mintalah mereka kaji. Saya mintalah supaya kerja ni bukan saya patut buat. Saya ni apalah sangat orang kampung, orang parit, orang tepi Sungai Perak. Pernah kerja bendang. Pernah kerja kilang. Saya tu kerja buruh. Kerja kilang. Bungkus udang. Lepas tu kerja kerani kasut. Mengantar kasut ke Sabah dan Sarawak. Dengan kapal. Di Port Kelang. Jalan Sami namanya. Saya jadi kerani perkapalan. Mengantar kasut ke Sabah. Tengok COVID berlaku kat Sabah hari ni. Pasal kasutnya tak tersusun. Orang politik kena fikir soal kasut. Sehingga Rasulullah, Allah menegur kepada Nabi Sulaiman, Nabi Musa, tanggalkan kasut. Ketika Nabi Sulaiman, ya, bukan Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Allah beritahu kepada Nabi Musa, tanggal kasut. Kenapa kasut? Edward de Bono contohnya. Dia menyebut tentang kasut. Seek action shoe. Dalam kuliah lateral thinking dia. Sampai kasut pun dia perkatakan. Sebab tu kasut-kasut kita biar tersusun rapi. Menandakan kalau yang kecil kita boleh susun, mana yang besar-besar ni insya-Allah. Ini yang kecil-kecil macam tanda tadi pun tak tersusun. Ini memikir masalah besar. Sebab tu Menteri Perumahan
Menteri Perumahan Ong Kating, dia sanggup cuci jamban. Terima kasih yang berhormat kerana menunjukkan contoh seorang menteri yang pergi menyuci jamban orang awam. Orang awam masuk dalam tandas. Mereka tak kenal menteri tengah cuci jamban. Kalau dia kenal menteri cuci jamban, terkejut dia mah. Sampai dia tak kenal yang cuci jamban tu orang menteri. Itu pengakuan yang berhormat Ong Kating di Parlimen. Saya simpan keratan akhbar tu. Sebab saya mengkaji. Tuan-tuan tak kaji. Tuan-tuan akhbar buat bungkus nasi lemak aja. Ataupun bungkus belacan. Saya mengkaji akhbar-akhbar lama, saya simpan. Saya nak tunggu. Apa akan berlaku lepas ni? Di Jepun, ada menteri jamban. Dia tak malu orang panggil dia menteri tandas. Dia menguruskan tandas yang terbaik. Di Jepun. Bukan macam Malaysia ni, tandas lintang pukang. Tuan-tuan jangan marah saya, tuan-tuan. Ini masa dah sampai. Kita kena susun Malaysia dengan kemah daripada persoalan tandas lagi sampai ke alam sekitar kita ni. Tengok sungai-sungai. Hari-hari kotor. Hari-hari menyusahkan orang. Ini siapa punya kerja ni? Individu yang tidak bertanggungjawab terhadap negara. Janganlah jadikan negara ni macam tempat longgok sampah saja. Kita nak Malaysia ni yang terbaik. Malaysia ni indah. Saya menegur tuan-tuan daripada semua pihak sekarang ni. Daripada orang buruh kasar sampai yang duduk di banglo-banglo besar ni. Tolonglah tengok Malaysia ni. Ibarat kita duduk dalam sebuah rumah yang tersusun rapi. Rasulullah dah bagi tahu. Antara keluarga bahagia ni ialah rumah yang selesa, kenderaan yang selesa, isteri yang solehah. Jadi dalam kehidupan kita, bawalah benda-benda yang ini untuk kita bincang. Bermula dari rumah. Bukan bermula di luar rumah. Sebab tu kita dikenakan COVID-19 ni untuk mendidik semua ahli-ahli rumah melihat rumah masing-masing. Saya memang impikan sebuah rumah yang kemah, teratur dan ni. Tapi tak ada nak buat, tak ada peruntukan. Kalau kerajaan mahu bagi saya sebuah rumah, saya jadikan satu contoh. Bagilah saya duit. Ya, saya buat satu rumah. Di mana yang Rasulullah hendak? Kita tahu rumah Rasulullah di Raudah. Taman-taman syurga. Jangan kita pergi ke Mekah, ke Madinah, lepas tu balik, apa tak buat. Buat sesuatu. Telah menziarah Nabi. Beri salam kepada Rasulullah. Kaji. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Tentu kalau nak tahu apa yang saya kaji, datang jumpa saya, kita sembang 4 mata dengan saya. Tidak takkan saya diberi peluang untuk berucap depan Ketua Polis Negara, depan Menteri, berdialog dengan Mahathir, berdepan saya menghadap Agung terus. Kalau saya nak main-main, tuan-tuan suka tengok saya macam main-main. Saya bukan jenis orang main-main, tuan-tuan. I'm really serious now. Yeah. Jadi, ini sebenarnya pengajaran untuk politikus dan kerajaan. Ini baru sahabat dah keluar. Pengajaran buat politikus dan kerajaan. Politikus tulisnya. Ada tikus pula belakang tu. Politikus. Banyak benda tikusnya. Politikus. Jangan menikus je. Jadi orang besar jiwa. Donald Trump tu. Dah kena COVID. Bangun balik bercakap. Oh, aku dah sihat balik, kata Donald Trump. Dia mula merancangkan program dia lagi. Itu Donald Trump. Presiden Amerika. Kena COVID, bangun balik. Tapi Amerika apa yang jadi sekarang ni? Hancur. Berapa ribu orang dia dah mati. Vietnam yang kalah perang dengan Amerika tu. Tuan-tuan tahu apa? 0 death. Tak ada yang mati di Vietnam. COVID baru ni. Saya baca surah baru ni. Lepas tu baru ada sikit-sikit. Mengapa dia berjaya buat COVID negara dia? Kerana dia bertindak lebih awal. Amerika tak buat. Sebab tu dia boleh kalah perang dengan Vietnam. Dulu berperang dengan Vietnam, kalah dia. Balik Amerika. Itu Vietnam. Vietcongnya orang tentera dia. Jadi tuan-tuan, memang kita fikir balik benda ni. Kita renung betul-betul. Nizam Tok Angkir, saya bacakan kata dia.
Saya sendiri pernah tengok orang masjid pun kencing berdiri. Macam ni ke nak ajar jemaah kencing duduk? Di sini kita tengok. Nizam negur. Abu Admin Haq tengah watching. Jadi jawatan kuasa masjid tolong tengok baliklah hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan tandas tadi. Ya, ataupun beri tazkirah. Tazkirah kan. Saya tengok masjid dia, setengah-tengah masjid, murid-murid yang masuk ke dalam tandas. Dia orang duduk bersembang atas lantai tandas. Padahal lantai tandas tu kotor. Duduk bersembang, berkumpul dalam tandas, duduk atas lantai masjid. Saya tangkap gambar. Saya nak tunjuk pada guru besar. Tuan-tuan, macam mana didikan ini? Kalau dia masuk masjid, dia semayang pakai seluar itu. Pakai seluar yang sama, duduk lantai masjid, kotor di tandas, dia pergi semayang. Hari-hari saya tengok. Sampai tak larat menegur dah. Budak-budak sekolah ni. Maka sebab itulah layak ditutup sekolah 1,700 ni. Budak-budak kita, amalan tentang kebersihan solat dia tak clear. Sebagai penutup tuan-tuan, saya sampai ke satu surau di Ipoh. Saya tengok budak kecil masuk tandas. Budak jas 1 lah. Dia tak tutup pintu. Kemudian dia nak, masa dia kencing tadi, dia pun nak bersih, nak taharah tu. Dia celup tangan di dalam beldi kecil tu. Beldi tu bukan cukup 2 bola. Dia celup tangan, dia sapu kemaluan dia. Lepas tu tangan yang kotor tu masuk dalam beldi tu. Mutanajis lah benda tu. Kalau orang tak ambil berat, yang lebih kurang cara ibadahnya, dia celup je. Dia guna air yang sama. Saya tak ikut semayang dia dah. Tak sah semayang pasal najis. Saya tengok dengan mata. Adakah patut beldi kecil, lepas tu bekas letak atas lantai, lepas tu masuk balik dalam bekas kecil. Takkanlah benda itu pun tak boleh ambil berat. Saya sampai satu Sungkai, di Masjid Sungkai. Saya sampai Masjid Sungkai, masjid lama, bekas lama Sungkai. Masjid tu teratur. Dalam tandasnya tu ada air 2 kolah. Maka tidaklah ragu-ragu kita nak gunakan air tu. Ini budak kecil tadi di Ipoh. Dia celup tangan kotor yang bertanajis, tangan najis dia tu. Dia masuk kembali tu. Kemudian bersih kemaluan dia. Tapi macam mana cara nak ibadah apa itu? Saya ni pemerhati tuan-tuan. Saya tengok apa gerak-geri yang berlaku. Sebab saya dah berjanji kepada tuanku Sultan Azlan nak buat kajian ini. Tuanku minta. Di Al-Azhar University. Tuan-tuan dah bincang di Azhar. Dengan kalangan ustaz-ustaz kita. Kemudian bangkit seorang ustaz tanya. Tuanku, kenapa tak kaitkan dengan Kedah? Tuanku kata, kita buat di Perak aja. Sebab lepas ni Perak akan menang tandas peringkat kebangsaan. Maka terbuktilah kata tuanku tadi. Sultan Azlan terlibat dalam proses membetulkan tandas ni. Tapi takkanlah larat tuanku nak betulkan setiap orang. Baikilah diri masing-masing. Saya pernah dengar kuliah di Masjid Sultan Azlan tu. Seorang imam cakap, ibadah kita ibarat naik ke langit. Di masjid tu, Masjid Sultan Azlan tu, yang tuanku betulkan tandas tu. Naik ibadah kita naik. Bercahaya. Kemudian dicampak ke muka orang yang beramal. Di Masjid Sultan Azlan saya dengar. Hadis daripada Muaz ibnu Jabal. Kalau dah tuanku terlibat serta dalam pengurusan tandas, mengapa rakyat yang rupa ini, yang marhain, golongan marhain yang dhaif ni, tak mau memikirkan apa yang tuanku nak? Ini kehendak seorang sultan. Sebab sultan ni sensitif. Dia tak suka tengok benda-benda kotor ni. Dia seorang hakim. Pernah seorang hakim di Ipoh. Dia bekas hakim. Dia masuk tandas, dia cuci tandas. Hakim cuci tandas. Kita ni bukan hakim. Hakim tu yang arif. Dalam mahkamah dia dipanggil yang arif. Orang yang bijak. Kenapa dia masuk tandas cuci jamban? Kita ni agak sombong lah. Baru kerja pion dah sombong. Baru kerja kerani dah sombong. Cuba cuci jamban-jamban di masjid tu. Saya minta lah tuan-tuan, tolong dah uruskan balik yang terbaik untuk Malaysia. Ya. Jadi kalau ada soalan sebagai penutup, saya nak tuan-tuan serius lah lepas ni. Allah nak tengok amalan kita yang terbaik. Bukan lebih kurang aja. Compang-camping punya amalan. Allah nak yang terbaik dalam pengurusan tandas ni. Kerana itu bermulanya ibadah kita.
Ya. Ada persoalan sebelum saya tutup? Kalau ada nak bertanya. Tak ada apa ya? InsyaAllah. Jadi dah banyak komen yang dibuat. Alhamdulillah. Saya harap lepas ni Tan Sri Mahyudin boleh beri komen terhadap apa yang saya lontarkan ini. Saya sangat nak tengok Malaysia ni yang terbaik. Bermula daripada soalan paling kecil. Sampailah ke persoalan mentadbir negara ni. Kalau tandas pun tak boleh selesai. Jangan duk fikir tentang parlimen tu lagi. Tengok jamban kita dulu. Tandas di parlimen pun kena bersih. Saya ada maklumat tentang tandas di parlimen. Saya boleh buka balik. Kenapa dia mula di Kampar, Perak? Kenapa di Kampar saya buat kajian? Kampar dekat Tapah tu. Saya ada maklumatnya. Patutnya orang parlimen kena beri perhatian. Anak saudara saya. Sekarang ni ahli parlimen Parit. Dia pernah buat kenyataan di Dewan Undangan Negeri Perak. Kaji solat. Dia suruh mengkaji solat. Kerana amalan solat kita ni mungkin ada yang tak kena. Tidak takkan berlaku pada saya benda macam ni. Saya boleh buktikan benda-benda kajian, research yang saya dah buat ni. Tapi kena serius dengan saya, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk hari ni. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi dalam siri-siri kuliah akan datang yang lebih mencabar minda kita, yang mahu melihat Malaysia berada di tahap negara contoh dunia selepas ini. Daripada persoalan tandas, sampailah kepada soalan kebersihan alam sekitar, termasuklah apa saja yang berada di sekitar negara kita ini. Sekian, minta maaf kalau sekiranya kata-kata saya terlalu menusuk hati tuan-tuan. Terimalah yang baik daripada saya. Yang buruk tu mungkin ada kelemahan daripada peribadi saya sendiri. Wallahu alam. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.